Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Janira binti Amir Maidin dari kelas NHSP 3B, Fakulti Sains Kesihatan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Secularism. Objektif kajian, memahami lebih mendalam akan sejarah dan asal-usul ideologi secularism, memahami lebih lanjut secularism dalam pandangan Barat dan Islam. Seterusnya, mengetahui lebih lanjut akan pengaruh secularism dalam dunia pendidikan. Teori secularism. Secularism menurut Kamus World English Dictionary didefinisikan sebagai satu fahaman dalam masyarakat di mana masyarakat yang tidak menerima seluruh agama, satu pandangan atau tabiat di mana dalam kehidupan bermasyarakat tiada tempat untuk agama, suatu keadaan untuk menjadi sekular, semua bentuk kepercayaan dan agama ditolak oleh sistem politik atau falsafah dan juga tiada pengertian kepada komponen beragama dalam pendidikan awam dan hal utama yang berbeza. Kesimpulannya, Barat membuat rumusan berdasarkan kamus tersebut di mana secularism memisahkan hal-hal duniawi dengan hal-hal agama melalui masyarakat, politik, pendidikan dan lain-lain. Secularism dalam pandangan Syekh Muhammad Naqi Al-Atas, sekular itu sebenarnya lahir dari bahasa Latin iaitu seculum yang menyatakan masa dan tempat di mana masa itu terikat dengan hayat masa kini, manakala tempat pula merujuk kepada dunia iaitu hayat yang jelas dan kekal. Secularism melalui pandangan Syekh Dr. Safar bin Abdul Rahman Al-Hawali pula menyatakan perkataan secularism melalui bahasa Inggeris atau secularin melalui bahasa Paris telah diterjemahkan dari lafaz ilmania. Perkataan ilmu bermaksud sains oleh para mazhab ilmu mengelarkan scientism dengan ilmu iaitu saintifik. Sejarah kemunculan secularism bermula pada kurun ke-5 Masihi hingga ke abad ke-15 Masihi, lebih kurang 1000 tahun ketika zaman kegelapan dan kejatuhan di Eropah setelah kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 Masihi. Pada zaman itu, Eropah ketinggalan dalam pelbagai aspek dari segi ilmu pengetahuan, perdagangan dan perbandaran. Ketika itu, di timur, dunia Islam berkembang dengan maju dan pesat. Dalam dunia Islam, wujudnya kerajaan-kerajaan yang agung seperti zaman Khulafa' ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada ketika itu, terdapat segelintir orang Barat yang mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan dari sarjana-sarjana Islam seperti ilmu sains, perubatan, geografi dan lain-lain. Sebagai contoh, Roger Bacon pada tahun 1241 hingga 1294 iaitu seorang yang memperjuangkan sains dan metodologi sains yang dibina oleh tamadun Islam ke Eropah sendiri telah mempelajari bahasa Arab dan sains Arab pada awal-awalnya. Itu, ilmu orang-orang Barat diperoleh dibawa pulang ke tempat mereka. Gereja Katolik dikatakan sangat mewah dan berkuasa pada zaman kegelapan Eropah. Hanya ilmu keagamaan dan ilmu akhirat sahaja yang ditekankan oleh pihak gereja. Pelbagai sudut kehidupan diambil alih oleh pihak gereja, termasuk melengkapkan kemudahan pendidikan. Masyarakat tiada pilihan untuk dalam mempelajari sesuatu ilmu. Masyarakat juga dipaksa untuk menerima sesuatu ilmu tanpa asal-usul periksa. Ilmu sains adalah haram. Hukuman bunuh dikenakan bagi mereka yang mempelajari dan mempercayai kepada ilmu sains. Hal ini disebabkan oleh kenyataan paderi bahawa ilmu sains itu sebenarnya ilmu Islam. Mementingkan diri dari sudut kemewahan dan mengambil rasuah amat berleluasa di kalangan pihak gereja ketika itu. Ketika munculnya zaman Renaissance pada abad ke-14 hingga abad ke-17, terdapat ramai orang Eropah yang khususnya orang Itali yang datang ke Spanyol untuk mendapatkan ilmu. Ibn Rushd adalah seorang tokoh Islam yang mempunyai penulisan geografi telah menjadi rujukan Christopher Columbus dari bandar pelabuhan kapal Gioni, Itali akan kewujudan benua di bandar Eropah.
Renaissance sangat cepat prosesnya kerana pihak gereja memainkan peranan penting dan sangat berpengaruh ketika itu, termasuk melampaui batas menganiaya hak beragama seseorang, perdagangan dan pelajaran. Hal yang demikian menyebabkan rakyat inginkan kebebasan akibat bosan dengan keongkongan. Pada 10 Masihi, protes yang dibuat oleh penganut yang beragama Kristian terhadap gereja Katolik dimulakan oleh gerakan Reformation. Ketika bertambah kencang apabila pihak gereja semakin berkuasa di Itali yang membawa kepada kekayaan bagi mereka dengan menyediakan unsur rasuah, penyelewengan dan kepincangan. Ini sangat bertentangan dengan ajaran kitab Bible. Pecahan dan bahagian sekularisme. Sekularisme dalam pandangan Barat. Berdasarkan sejarah kemunculan sekularisme, ideologi ini berasal dari Barat. Oleh yang demikian, kebanyakan olahan yang dibuat berkaitan sekularisme dilihat sangat menarik dan tiada cela oleh pandangan Barat. Walaupun begitu, sekularisme turut ditolak oleh tokoh-tokoh Barat kerana mengemukakan ketidakpuasan kerana dianggap kabur dan tidak jelas. Menurut Muhammad Al-Bahi, sekularisme dibahagi kepada dua fasa, iaitu fasa sekularisme moderate dan fasa sekularisme ekstrim. Semasa fasa moderate, sekularisme masih seimbang antara agama, manakala semasa fasa ekstrim, sekularisme membenci sehingga membuang agama. Ini dibuktikan apabila ada para tokoh yang terlibat dalam fasa moderate ini seperti Frances Voltaire, iaitu filsuf Perancis yang merupakan penganut agama alami, manakala Lessing iaitu filsuf Jerman beranggapan bahawa agama bukan pengakhiran, bahkan sebagai fasa batu loncatan dalam kehidupan manusia. Tuhan ialah memberi petunjuk kebenaran kepada manusia walaupun tiada kebenaran yang sebenarnya di mana kebenaran hendak dicari. Dalam pandangan Islam pula, Islam sangat menentang sekularisme di mana para intelektual Islam sangat menegaskan bahawa sekularisme adalah falsafah yang menyesatkan dan tidak sewajarnya didukung. Akan tetapi, tokoh intelektual Islam tidak menolak sepenuhnya sekularisme, bahkan memberi ruang kepada sekularisme untuk masuk dalam Islam serta berdamai dengan pemikiran Barat dengan mengubah konsep itu sendiri. Dunia Arab pernah diserbu untuk memasukkan sekularisme oleh Napoleon Bonaparte. Serbuan itu bertujuan menjajahi akal orang Islam. Serbuan itu berjaya walaupun tidak sepenuhnya, namun kesan daripada serbuan Barat ke dunia Timur ialah nilai-nilai ketimuran hilang sedikit demi sedikit. Hal ini menyebabkan orientasi Barat selalu mengepung Islam. Sekularisme digunakan dalam urusan negara, sosial, kebudayaan di negara Muslim yang dijajah Barat. Namun ada nilai-nilai keunikan yang dapat dipertahankan dalam Islam yang tidak mampu ditembus oleh falsafah sekularisme yang kononnya gagah. Ketika ini, Barat memperlakukan Timur dengan penghinaan yang luar biasa yang sangat merugikan kaum Timur kerana urusan adat dan hukum Islam diambil oleh orang Orientalis. Sekularisme dalam pendidikan akhlak. Dasar pendidikan akhlak berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Hadis merupakan asas dasar pendidikan akhlak. Al-Quran dan Hadis dijadikan panduan hidup ke arah kebaikan dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan patut dicontohi. Sesuai dengan misi kerasulan Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak dan menunjukkan akan kepentingan akhlak yang terpuji, dan utusan Rasul mempamerkan akhlak tidak dapat bertukar dengan sendirinya tanpa bimbingan, pengarahan, pengajaran dan contoh. Tujuan pendidikan akhlak ialah untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai tanpa mengorbankan kepentingan rohani dan jasmani. Dalam konsep akhlak khusus untuk individu dan masyarakat amnya. Tidak ada makna kehidupan tanpa akhlak yang mulia. Jika umat dan masyarakat mengamalkan akhlak yang mulia, ianya menghasilkan kebaikan dan tiada rakyat yang menyeleweng dari prinsip-prinsip akhlak. Kritikan yang diterima dalam sekularisme.
Kritikan mengenai sekularisme tercetus kerana dikhawatiri mencetuskan perdebatan yang luar biasa kerana nilai-nilai agama diabaikan. Sekularisme telah tersebar dalam seluruh kehidupan manusia, bukan hanya di Barat sahaja, tetapi ini menyebabkan intelektual Islam mengkaji dan mengkritik agar umat Islam tidak lalai mengikut pandangan Barat. Al-Atas mengajak kaum muslimin untuk memahami dan mengenal dengan mendalam akan sekularisme. Beliau memberi contoh seperti ilmu peperangan di mana kita perlu mengenal terlebih dahulu di manakah kekuatan dan kelemahan musuh, apakah formula yang untuk menang, bagaimanakah cara musuh menyerang dan siapa yang berkolaborasi dalam nyata atau tidak untuk membantu musuh tersebut. Melalui contoh tersebut, umat Islam perlu mengambil iktibar dan memperjuangkan kedudukan Islam ketika itu. Sekularisme semakin berkembang dengan mengatakan agama akan jatuh manakala sains akan bangkit dan juga mengimajinasi bahawa Tuhan telah mati. Pembaharuan keilmuan Islam yang diperjuangkan oleh Al-Atas bersifat pergerakan teguh jika dibandingkan dengan golongan modernis dengan mengubah fahaman sekularisme yang dianggap berlawanan dengan tuntutan masa kini. Pemikiran Al-Atas dipersetujui oleh para pendahulu yang agung akan memantapkan kepercayaan kepada prinsip akhlak dalam menempuh rintangan-rintangan semasa dan akan datang. Seterusnya, tokoh Islam dan tokoh Barat yang terlibat dalam sekularisme. Salah seorang tokoh Islam yang terlibat dalam sekularisme adalah Sheikh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau dilahirkan di Johor, Indonesia, mendapat pendidikan awal di Johor, kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Jawa untuk belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatil Wuthqa. Seterusnya, menghabiskan pengajian menengahnya di Johor dan di Universiti Malaya sebelum melanjutkan pengajian di Institute of Islamic Study, Universiti McGill, Montreal, Canada dan yang terakhir School of Oriental African Study, London. Manakala, seorang tokoh Barat dalam sekularisme adalah Thomas Hobbes, terkenal dalam sejarah Barat sebagai bapa kepada falsafah politik Barat moden. Beliau berpendapat pemerintahan bertujuan material semata-mata. Pada zaman Hobbes, agama Kristian sangat dominan dalam politik dengan peperangan antara kerajaan yang diperjuangkan atas tafsiran berbeza mengenai agama Kristian, terutama akan persoalan apakah Gereja Katolik memiliki spiritual terhadap orang Kristian dan raja-raja Kristian. Pengaruh sekularisme dalam dunia pendidikan Islam. Kelemahan yang nyata sekularisme dalam pendidikan Islam memisahkan pendidikan akal dan rohani atau intelektual dan spiritual. Hakikatnya, ciptaan manusia tidak memisahkan antara akal dan rohani. Pendidikan yang terpisah dengan agama menyebabkan kerohanian pelajar kosong. Disebabkan itu juga, sekularisme memberi kesan buruk dalam pendidikan, antaranya membuka peluang fahaman ateisme muncul disebabkan sekularisme tidak menegakkan keyakinan terhadap Allah dalam melakukan sesuatu perkara. Semakin lama seseorang Muslim dalam tempoh pendidikan menyebabkan dia keliru dengan agama dan kewujudan Allah sehingga meninggalkan solat, tidak berdoa dan tidak bergantung akan pertolongan Allah ketika ujian melanda. Selain itu, sekularisme memberi kesan terhadap kerosakan akhlak pelajar di mana pergaulan bebas antara pelajar-pelajar sangat berleluasa dan tidak ditekankan dalam sekularisme sehingga sebahagian daripada mereka terlibat dengan seks bebas. Seterusnya, sekularisme juga tidak mengajar sejarah para pendahulu muslimin yang hebat, khalifah yang lurus dan kepahlawanan Nabi Muhammad SAW. Pelajar hanya diajar sejarah nasional bermula dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Oleh itu, tiada contoh teladan yang dapat dicontohi kerana tidak didedahkan. Selain itu, sekularisme juga menyebabkan manusia tidak memandang perkara gaib yang diceritakan dalam Al-Quran. Sekularisme meremehkan fenomena-fenomena gaib dengan mengkaji dan menganalisis secara
eksperimental dan menafikan kekuasaan Allah. Nilai-nilai dan norma-norma Islam digantikan dengan nilai-nilai produk Barat di mana idola dan tokoh dalam masyarakat Islam tidak dipandang dan hanya mendukung tokoh dan idola yang diperkenalkan oleh media massa seperti artis, penyanyi, pelawak dan sebagainya. Sekularisme juga memaparkan kesalahan pendidik menjauhkan agama dalam pendidikan anak-anak dengan merasakan berat akan tanggungjawab mendidik generasi muda. Para pendidik merasakan mereka sangat terpelajar dan mengabaikan nilai-nilai agama serta mencari sumber baru yang lain untuk menolong mereka. Hal ini menunjukkan kepentingan untuk kembali kepada agama dengan mengikut garis panduan yang diperkenalkan dalam agama dalam mendidik dan membetulkan moral pelajar. Setiap yang baik diperintah oleh Allah dan disukainya jika diamalkan selain mendapat ganjaran ke syurga, manakala Allah murka kepada sesiapa yang melakukan larangannya dan akan disiksa dalam api neraka. Pencerahan ini harus diberitahu kepada pelajar. Kesimpulan, melalui kajian yang dibuat, umat dan kekuatan Islam seakan acinda untuk dijatuhkan oleh Barat. Pengaruhnya sangat kuat dan mudah terjebak jika tidak mempunyai akikah yang kukuh. Oleh itu, umat Islam perlu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Umat Islam adalah umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Oleh itu, jangan biarkan masyarakat Islam terus disekularkan oleh Barat kerana kesenangan yang diperkenalkan adalah bersifat sementara sahaja. Iman yang sebenar mesti menolak semua ajaran, fahaman atau ideologi yang bertentangan dan melampaui batas-batas Allah. Itu sahaja perbantangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.